mental dia merupakan satu penyakit yang melibatkan gangguan pada fungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan kepada proses pemikiran, tingkah laku dan perasaan manusia. Jadi penyakit mental ini dia mengakibatkan terganggunya seseorang individu itu menjalani aktiviti seharian mereka dengan baik. Secara umumnya, penyakit mental ini kita boleh kategorikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama iaitu neurosis. Okey, antara penyakit yang berada dalam kumpulan neurosis ini adalah seperti yang pertama depression, iaitu kemurungan, dan yang kedua kebimbangan, iaitu anxiety. Kumpulan yang kedua pula adalah kumpulan psikosis. Antara contohnya adalah seperti penyakit skizofrenik, dan yang kedua adalah kecelaruan manik depresif ataupun dipanggil juga sebagai dui kutub. Dan akhir sekali kumpulan yang ketiga adalah kumpulan kecelaruan personality. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurhaliza binti Usman. Dalam video ini saya akan membincangkan tentang punca masalah kesihatan mental yang sering berlaku pada masa kini. Antara puncanya ialah masalah kewangan. Masalah kewangan yang berunsur memberi tekanan kepada kehidupan seharian. Mari kita ambil contoh yang paling terdekat dengan kita pada masa kini. Seperti yang sedia maklum, pandemik COVID-19 telah mengancam kelangsungan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat akan hilang punca pendapatan dalam mencari sumber rezeki. Pekerjaan dalam sektor perkhidmatan, khususnya perkhidmatan makan minum, merekodkan peratusan kadar tertinggi hilang pekerjaan sebanyak 35.4%, manakala pertanian 21.9% dan manakala pembinaan 11.8%. Simpulkan bahawa masalah kewangan memberikan impak yang sangat negatif terhadap masalah kesihatan mental. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap masalah ada jalan penyelesaiannya, dan jalan penyelesaian yang terbaik adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana diri kita ni mampu untuk menyelesaikan masalah kewangan tersebut? Salah satu caranya adalah kita membuat perancangan kewangan, di mana pendapatan tetap yang kita dapat daripada gaji ataupun bonus kita tolak dengan anggaran pembelanjaan kita pada bulan tersebut. Dan nilai yang kita perolehi daripada hasil tolak tersebut adalah positif, negatif ataupun sama. Jika sama dan positif, alhamdulillah, kerana kita sudah terlepas daripada masalah kewangan. Jika hasil tolak tersebut memberikan nilai negatif, kita hendaklah mengeluarkan pembelanjaan yang tidak terperlukan untuk bulan tersebut daripada senarai pembelanjaan untuk memastikan nilainya adalah. Masalah kesihatan mental juga berpunca daripada ketidakstabilan institusi kekeluargaan. Konflik yang berlaku dalam keluarga telah mencipta suasana rumah tangga yang tidak harmoni dan mengakibatkan ahli keluarga yang lain mengalami tekanan. Apabila kanak-kanak melihat dan mendengar ibu bapa bertengkar, mereka akan merasa bimbang, tertekan dan kadangkala menyalahkan diri mereka sendiri di atas pertengkaran yang berlaku. Pertengkaran lisan dan fizikal antara ibu bapa boleh membawa kepada penderaan kanak-kanak. Ini terjadi apabila kemarahan dan ketidakpuasan ibu bapa dilepaskan kepada anak-anak mereka. Jelas menunjukkan bahawa ketidakstabilan institusi kekeluargaan telah menyebabkan golongan kanak-kanak dan golongan remaja mengalami masalah tekanan dan akhirnya mempunyai masalah kesihatan mental. Cara mengatasi masalah keluarga adalah melalui peranan rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan individu yang rapat dengan kita selain ahli keluarga. Mereka juga sering menghabiskan masa bersama rakan sebaya mereka. Rakan sebaya juga berperanan mendengar dan memberi nasihat kepada rakan-rakannya. Sebagai contoh,
Apabila rakan kita menghadapi masalah keluarga misalnya, sudah pastinya beliau akan memberi nasihat dengan penuh bersemangat agar rakannya tidak membuat perkara yang tidak diingini seperti melarikan diri. Bila rakan sebayanya mendengar segala luahan hati, sudah pastinya rakan tersebut dapat mengurangkan tekanan di rumah. Kesimpulannya, rakan sebaya merupakan individu yang penting dalam membendung masalah keluarga. Kaunseling merupakan kaedah yang paling kerap digunakan untuk membantu remaja atau kanak-kanak yang mempunyai masalah kekeluargaan. Hal ini kerana di sekolah mempunyai pihak kaunseling yang sentiasa peka dengan masalah pelajar mereka. Remaja yang mempunyai masalah keluarga boleh pergi berjumpa dengan guru kaunseling. Mereka boleh meluahkan segala perasaan yang terbeban kepada guru kaunseling. Guru kaunseling akan mendengar satu persatu luahan yang diluahkan oleh pelajar. Guru kaunseling juga akan cuba untuk cari cara penyelesaian untuk membantu pelajar tersebut. Guru kaunseling juga boleh memberi nasihat kepada pelajar tersebut seperti pelajar tersebut hendaklah muhasabah diri, memikirkan masa hadapan yang masih panjang, berfikiran positif dan sebagainya. Dengan nasihat yang sebegitu, pelajar akan rasa diri mereka dihargai dan disayangi. Oleh itu, mereka tidak akan rasa terbeban dengan masalah keluarga yang mereka hadapi. Tahukah anda, kemurungan dalam kalangan pelajar adalah disebabkan oleh masalah pembelajaran? Adalah kerana pelajar tidak mempunyai matlamat dan minat untuk belajar. Mereka menganggap belajar merupakan satu beban dan hanya bertindak sambil lewat. Namun, apabila mendapat keputusan yang kurang memberasakan dalam peperiksaan, mereka merasa terbeban dan stres. Hal ini secara tidak langsung boleh menyebabkan berlakunya kemurungan dalam kalangan. Yang kedua adalah disebabkan oleh pelajar gagal mengurus masa dengan baik. Pelajar yang sering menangguhkan kerja dan tugasan yang diberikan. Hal ini menyebabkan berlaku lambakan kerja dan tugasan yang harus diselesaikan oleh pelajar. Tersebut menyebabkan tahap stres pelajar semakin meningkat. Langsung boleh menyebabkan berlakunya kemurungan dalam kalangan pelajar. Cara untuk mengatasi masalah pembelajaran ialah melalui perancangan masa yang baik. Perancangan masa yang baik dapat membentuk pelajar agar lebih berdisiplin serta menerapkan minat yang mendalam dalam pelajaran. Oleh itu terdapat 3 tips, iaitu matlamat, jadual dan juga masa. Matlamat perlu dibentuk sejak awal lagi agar pelajar lebih bersedia untuk berhadapan dengan masa depan. Dan yang kedua, jadual amat penting untuk memastikan pelajar agar lebih terurus. Oleh itu, apabila matlamat telah ditetapkan, jadual juga telah ditetapkan dan yang terakhir sekali adalah masa. Masa begitu penting, maka masa seseorang pelajar itu akan diuruskan dengan lebih baik. Jelaskan bahawa perancangan masa yang baik dapat membendung masalah pembelajaran dalam kalangan pelajar dan seterusnya membendung masalah mental yang semakin berleluasa pada masa kini.